Apa khabar semua? Korang perasan tak? Kita sekarang kalau nak cari apa-apa maklumat, most likely kita akan type dekat ChatGPT berbanding type dekat Google. Padahal Google ni satu website yang sangat gah dalam dunia ni. Bila guna ChatGPT ni, kita pakat percaya je lah dengan apa benda yang dia bagi tahu kita. Malas dah kita nak check benda tu betul ataupun tidak. Ini sebenarnya hanyalah satu daripada kesan AI ni kepada cara kita menggunakan teknologi. Mula-mula tu memang best, tapi tak dapat dinafikan AI ni sebenarnya adalah dia punya dark side dia yang memang saintis-saintis risau akan berlaku. Sisi gelap ni lebih teruk lagi daripada yang orang kata nanti ramai orang akan hilang kerja kan. Memang benda yang saya nak cerita dekat anda ni memang sampai sekarang orang struggle nak settlekan. Okey, jom kita tengok 5 sisi gelap AI ni. Let's go. Tersembuh Ailio. Jadi sisi gelap AI ni, yang pertama yang makin orang dah nampak sekarang adalah bias. Ada orang panggil bias dan ada orang panggil discrimination. Disebabkan yang bangunkan AI ni adalah manusia, maka manusia ni mestilah dia ada kaum dia, agama dia, kepercayaan dia dan sebagainya. Mesti juga ada parti yang dia sokong, ada orang yang dia tak suka. Dan kalau kata ada peperangan sedang berlaku, mestilah ada pihak yang orang ni sokong. Jadi benda ni akan reflect kepada produk AI yang dibina tu. AI ni cara dia berfungsi adalah dia punya database tu akan dilatih daripada sumber-sumber yang ada. Dan of course, sumber ni pula mestilah pelbagai sumber yang entah ya entah tidak. Jadi kalau data yang AI refer to bias plus dengan orang yang buat AI tu pun bias, maka of course output daripada prompt yang kita bagi dekat AI tu pun akan bias juga. Sekarang ni mungkin belum nampak sangat sebab cara kita interact dengan AI ni adalah dengan cara menulis. Tapi sekarang ni dah ada dah orang bangunkan application, contohnya gunakan AI ni untuk tapis resume kandidat-kandidat yang minta kerja. Tujuannya nak mudahkan HR. Jadi siapa sebenarnya yang boleh kontrol AI tu tapis macam mana? Ada possibility yang AI ni akan prefer sejenis kaum atau warna kulit saja. Sebab data dia cakap kaum dan warna kulit ni lah paling bagus. Kalau kata kerja tu pula adalah kerja macam polis ke, tentera ke, maka kesan AI ni punya bias akan jadi lebih besar. Sebab polis dan tentera ni contohnya akan berkhidmat directly dengan masyarakat. Dan masalahnya kalau AI tu buat macam tu, tak ada orang tahu pun. Dia jadi macam black box sebab data dia tu dah banyak sangat dan kita pun tak tahu kenapa dia outputkan benda yang dikeluarkan tu. Dan bila tak ada orang tahu ni, ini membawa kepada dark side AI yang kedua, iaitu bila kita tak tahu macam mana dia boleh bagi sesuatu output tu, maka hilanglah sense of accountability. Maknanya katakan AI ni buat salah, kita tak tahu nak ambil tindakan macam mana. Kalau dia bagi result yang salah dan kita ikut benda yang salah tu sampai sesuatu yang buruk berlaku, maka kita akan tuduh orang yang buat benda tu lah. Kemudian orang tu pula akan cakap dia buat benda tu sebab AI yang cakap macam tu. Lepas tu nak buat macam mana? Nak tangkap AI tu tak boleh. Takkan nak tangkap yang tukang buat AI tu, entah siapa-siapa pun kita tak tahu. Tukang buat AI tu pun jawab, dia pun tak tahu kenapa AI ni menipu. Habis tu kita nak salahkan siapa? Memang boleh jadi kacau bilau kalau lack of accountability macam ni. Tak ada siapa bertanggungjawab. Contoh paling mudah adalah kalau kita guna kereta yang autonomous pada masa akan datang dan kereta ni AI lah yang kontrol. Lepas tu kalaulah kata kereta tu overspeed atau dia langgar orang, mati orang tu. Sekarang kita nak salahkan siapa? Nak salahkan tuan kereta cakap bukan dia yang memandu waktu tu. Nak salahkan manufacturer cakap kereta lain okey je. Memang pening lah jadinya. Baik, apa pula sisi gelap AI yang ketiga? Kalau korang biasa tengok movie, biasanya kalau ada teknologi-teknologi yang canggih ni, mula-mula sekali yang orang buat adalah jadikan teknologi itu sebagai senjata. Sama jugalah dengan AI ni. Even tanpa AI pun sekarang ni, kita boleh je programkan drone contohnya, bagi dia waypoint dan pergi serang atau letupkan dekat mana-mana. Ini tak payah guna AI pun boleh. Jadi once AI ni dah masuk ke dalam sistem-sistem pertahanan, sistem tentera mungkin pada asalnya untuk mudahkan kerja saja. Tapi tak mustahil satu hari nanti orang akan guna AI ni untuk determine dekat mana kita nak tembak atau orang mana kita nak tembak. Kalau sekarang bila manusia yang buat decision ketenteraan ni katakan untuk berperang, dia bukanlah seorang je yang decide. Dia orang akan meeting dan of course lah akan ada orang yang berselisih pendapat. Jadi dekat situ ada check and balance.
final decision yang dia buat tu pula belum tentu 100% betul. Sebabnya manusia ni dia ada human side dia. Dalam bahasa mudahnya, manusia ni dia ada perasaan kesian lah. Perasaan takut pun ada. Sebab kalau kita serang dia, nanti dia serang kita balik. AI ni pula, kita tak boleh nak programkan emosi tu ke dalam dia. Even ada developer yang kata boleh pun, dia pun tak sure emosi tu emosi sebenar ataupun tidak. Dan kalau kata betul lah kita boleh programkan emosi ke dalam AI, maka nanti akan ada pula AI baik dan akan ada AI jahat pula. Lagi masalah besar nanti. Jadi pendek kata, satu dark side AI ni yang agak menakutkan adalah bila kita gunakan dia sebagai senjata. Baik, jadi kalau kita recap balik sisi gelap AI ni, tadi yang first adalah dia bias, yang kedua adalah tak ada accountability, dan yang ketiga adalah dia boleh jadi senjata. Okey, jom kita sambung. Apa pula sisi gelap AI nombor 4? Korang pernah dengar tak yang sebatang pena lebih tajam dari sebatang pedang? Maksud ayat ni adalah benda yang masuk melalui deria kita. Tak kira tulisan ke, video ke, gambar ke, pengaruh dia kepada seseorang tu lagi besar daripada kena bunuh dengan pedang. Maksudnya, kalau ada musuh nak serang kita, of course diorang boleh serang dan bunuh. Tapi ada musuh yang dia masuk secara halus. Dia masuk secara media yang kita consume, video-video yang kita tengok, artikel yang kita baca. Dan of course, benda yang saya refer ni adalah tentang manipulation yang orang boleh buat menggunakan AI. Korang perasan kan ada video yang diorang guna Barack Obama contohnya untuk cakap benda-benda yang tak sepatutnya. Hari tu Khairul Aming pun pening kepala sebab orang modify video dia untuk jual periuk. Of course, kita rasa obvious benda tu menipu. Tapi ini masih 2024 tau. Lagi 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, video-video yang kita tengok tu pun kita tak tahu original ataupun tidak. Mungkin dia video nampak macam ori, tapi sebenarnya AI generated. Yang anda tengok saya bercakap ni pun dah tak boleh beza. Betul ke saya ataupun AI sebenarnya? Baik, dan dark side yang kelima tentang AI ni adalah kemungkinan yang manusia akan jadi murung. Sebabnya simple saja, even sekarang ni yang tak ada AI pun, kita asyik dengan social media kita dan memang interaction kita dengan orang sekeliling sangat kurang. Kalau tak percaya, cuba anda fikir, bila last sekali anda buat kawan baru physically? Minggu lepas? Bulan lepas? Tahun lepas? Dan dekat mana anda jumpa kawan baru ni? Cuba komen dekat bawah. Macam best juga nak tahu kan? Saya pun nak tahu. Kalau anda bayar saya, kemungkinan besar anda buat kawan baru dekat tempat kerja. Jadi cuba bayangkan, kalau kerja kita ni banyak yang kita dah boleh delegate kepada AI, and at one point, kita tak payah pergi office dah. Duduk work from home saja. Maka lagi less likely lah kita akan jumpa orang. Memang takkan buat kawan baru. Meeting pun buat online saja. Ada orang kata, contohnya kerja macam repair kereta ni, tak boleh lah nak work from home. Tapi itu sekarang. Mungkin satu hari nanti kereta tu dah jadi fully autonomous. Dia sendiri akan pergi dekat service center dan robot yang serviskan. Kalau kereta tu ada rosak yang major, manufacturer bagi kereta baru je. Untunglah kan. Kereta tu pun kita tak beli, kita sewa je sebab tak perlu nak travel. Sebab nak apa-apa, semua AI boleh bagi. Kesan dia, makin lama makin kurang interaction dan last sekali semua jadi murung. At least ini apa yang saintis sedang risaukan lah. Dan memang banyak jurnal dah kupas benda ni, termasuk jurnal Nature. Kalau masuk Nature ni, kira memang isu besar lah. Cuma mungkin kita belum betul-betul nampak. Ada pepatah cakap, kita kena prepare for the worst and hope for the best. Sama juga dengan AI ni. Nak guna dia memang best, tapi kita kena juga fikirkan macam mana kita nak selamatkan diri kita dari sisi-sisi gelap AI ni. Jemput subscribe kalau belum dan jemput tonton. Banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.